Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu Sal doakan semua murid-murid sihat. Okey, untuk kali ini kita masih lagi dalam tema yang sama iaitu kebudayaan kita, unit ke-11, kesenian dihargai, dan tajuk yang kita nak sentuh hari ini adalah uniknya rumah kutai. Apa itu rumah kutai? Kejap lagi kita akan lihat apa dia rumah kutai. Okey, untuk ini kita akan lihat bagaimana di mana letaknya rumah kutai ni. Apakah bahan-bahan untuk membina rumah kutai ni? Okey, bagaimana keadaan rumah kutai? Kejap lagi kita akan lihat. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey. Uniknya rumah kutai. Okey, bila bercerita pasal rumah kutai ni, apa dia rumah kutai? Mesti terfikir kan kat mana rumah kutai ni? Sebenarnya rumah kutai ni adalah rumah tradisional Melayu di Perak. Ianya biasanya kita lihat paling banyak di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah ataupun di Perak Hilir. Iaitu rumah ni masih dikekalkan sampai sekarang sebab keunikannya tu melambangkan tradisional negeri Perak. Okey? Okey, kita lihat di sini diberi idea tersurat dan juga idea tersirat. Idea tersurat ni kita dah belajar dekat kelas. Idea tersurat apa dia? Idea tersirat apa dia? Okey, idea tersurat adalah sesuatu yang nampak. Idea tersirat, idea di sebalik idea tersurat itu. Ingat lagi tak yang cikgu ajar? Isi tersurat, isi tersirat pun sama. Itu maksud yang sama, cuma ni adalah idea yang diberikan. Okey, idea ni, tersurat ni nampak, idea tersirat di sebaliknya. Okey, boleh? Okey, kita lihat dulu contoh, nanti murid akan faham apa yang cikgu nyatakan balik. Imbas balik apa yang cikgu dah ajar dalam kelas. Tersurat ni macam mana, tersirat tu macam mana, cikgu dah pernah ajar dalam kelas, ingat balik. Okey, lihat di petak hijau ni, ada diberi idea tersurat. Okey, yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Okey, rumah kutai ni, bahan binaan dia adalah kayu dan dindingnya pula dibina daripada anyaman buluh. Okey, yang kedua, idea tersurat yang kedua, bumbung rumah ini menggunakan atap dan daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Okey, yang idea tersurat yang ketiga, rumah ini bertiang tinggi. Okey, kejap lagi kita lihat kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Itulah idea tersirat dia. Ini tersurat dia. Tersirat dia lepas ni kita lihat kenapa. Kita akan tanya kenapa. Jadilah ianya idea tersirat. Okey. Lihat dialog di bawah ni. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Kawan-kawan ni menjawab. Okey. Mengapa rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Ini adalah idea tersurat yang pertama. Kenapa? Okey, lihat kenapa? Okey, pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya terdapat anyaman buluh kerana, kan tadi cikgu kata, kalau idea tersurat, kita mesti soal diri kita kenapa. Dia akan jawab di sini kerana bahan itu mudah diperolehi di Perak. Itu adalah idea tersirat yang ada dalam idea tersurat yang pertama. Okey, kita lihat idea tersurat yang kedua. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Inilah idea tersirat dia. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Okey, dia dibuat daripada atap daun rumbia. Kenapa? Kenapa cikgu kata tadi kan? Okey, supaya suasana di dalam rumah supaya
keadaan di dalam rumah tu jadi sejuk. Itulah yang dia tersirat dia. Untuk jadikan rumah tu sejuk, jadi dia perlu menggunakan bumbung rumah, menggunakan atap rumbia, barulah rumah tu jadi sejuk. Itulah kenapa dia menggunakan bumbung atap rumbia ni. Okey. Okey, pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi. Kenapa rumah ni bertiang tinggi? Kita kena soal diri kita untuk kita dapatkan isi tersirat. Kenapa rumah itu bertiang tinggi? Isi tersurat dia menyatakan rumah ini bertiang tinggi. Kenapa rumah tu bertiang tinggi? Supaya selamat jika berlaku banjir. Okey, kenapa? Bayangkan air masa banjir, air naik tinggi. Jadi bila atap tiang rumah ni tinggi, jadi rumah ni rumah ni selamat daripada banjir. Itu sebabnya kenapa orang tu buat tiang tinggi pada rumah tersebut. Ni kawan dia tanya ni kan, soal kan, kenapa tiang tu tinggi? Sebab pada pendapat dia, rumah ni bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Okey, ni sini cikgu dah tambah ada jawapan untuk smiley yang warna merah ni. Dia memerlukan murid-murid berfikir sebenarnya. Kenapa? Jadi cikgu tolong jawabkan di sini untuk memudahkan murid-murid. Sebab cikgu nak bagi murid-murid nampak isi tersirat dia. Ingat saja, cikgu dah ajar teknik di mana untuk cari isi tersirat. Tanya pada diri murid-murid, kenapa? Okey, ingat kenapa. Untuk jadikan isi tersirat perlu tanya kenapa. Okey, ingat tu sampai bila-bila. Okey, sampai darjah 6 pun kena guna ni. Dia akan suruh murid cari isi tersirat. Kaedah dia senang. Tips dia hanyalah kenapa. Okey. Okey, kita lihat yang seterusnya. Untuk latihan pertama ni, murid diminta menyalin dan melengkapkan idea tersurat dan tersirat di bawah berdasarkan petikan uniknya rumah kutai. Okey, ni sebenarnya kalau ikut, dia nak murid-murid bina sendiri idea untuk yang lebih kreatif, macam mana untuk menghasilkan idea tersurat dan juga tersirat. Tapi cikgu dah bantu murid-murid dengan memberi petak, idea tersurat satu petak dan idea tersirat satu petak untuk memudahkan murid-murid membuat. Okey, untuk idea tersurat ni, murid-murid hanya ambil daripada uniknya rumah kutai tu. Murid-murid punya rumah ambil sahaja ayat dari situ, masukkan kat sini, sambung ayat cikgu ni. Diperbuat daripada apa tadi, tak ada dalam tu tadi yang cikgu dah baca tadi. Isi tempat ni, kosong ni. Ini untuk memudahkan murid-murid membuat sebenarnya. Cikgu dah buat petak. Inilah cara cikgu rasa salah satu cara kreatif untuk murid membezakan antara isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey, untuk bagi lebih nampak. Ini dah cara dia. Okey, di sini murid senaraikan isi tersurat yang ada dalam petak hijau tadi tu. Dan ini adalah isi tersirat yang cikgu dah bagi kat bawah tu tadi. Cikgu dah bantu di bawah, murid cuma sambung je ayat ni. Itu saja yang murid perlu buat. Okey, buat dalam buku Bahasa Melayu Pemahaman yang stiker warna merah tu. Tulis, kalau tak ada printer, murid boleh salin saja ni. Guna pembaris buat petak ni. Okey? Kalau ada printer tu print dan tampal dalam buku BM1 pemahaman tu stiker merah tu. Okey? Okey, kita lihat latihan yang seterusnya. Okey, untuk latihan ni murid buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 yang warna hijau tu. Okey, buka muka surat 77. Okey, buka sekarang. Okey. Okey, nampak tak latihan ni dalam buku tu? Okey, lengkapkan dialog kemudian tuturkannya. Okey, ni tentang rumah panjang. Rumah panjang kat mana? Dekat Sarawak. Paling mudah sebab berada di kawasan kita sendiri. Okey, ni antara perbualan antara Bidin dan juga Saloh. Okey, kalau tengok di sini diberi jawapan dekat atas, murid hanya isi je tempat kosong di bawah. Okey, kita tengok dialog Bidin dulu. Selamat sejahtera Saloh. Cikgu kena tunjuk supaya mudah lagi murid melihat.
Okey, selamat sejahtera, Salo. Luas dan panjangnya rumah kamu ini. Mengapakah rumah ini luas dan panjang? Okey, ni Salo menjawab. Di sini juga diminta jawapan. Okey, murid dengar jawapan cikgu nak sebut supaya memudahkan murid-murid. Rumah ini luas dan panjang supaya penghuninya selesa. Ni jawapan dia. Selesa. Okey, kemudian pada pendapat kamu, mengapakah rumah ini beratap daun rumbia? Tadi kita dah bincangkan kan? Okey, lihat dekat bawah ni, kenapa dia atap rumbia? Okey. Pada pendapat saya, rumah ini beratap daun rumbia agar kenapa? Supaya apa? Agar udaranya nyaman. Ni ambil ni. Agar udara nyaman. Okey, letak di sini. Okey. Selalu bertanya balik. Hubungan kami mesra kerana kami boleh apa? Kerana kami boleh tengok dekat atas ni. Apa yang mereka boleh buat? Berkongsi ruang tamu. Berkongsi ruang tamu. Jadi mereka hubungan mereka jadi mesra lah sebab mereka boleh berkongsi ruang tamu. Jadi bila ada berkongsian ruang tamu ni maksudnya diorang boleh bersembang sentiasa, boleh bertanya antara satu sama lain dengan mudah. Okey, Bidin, tahukah kamu siapakah yang menjadi ketua rumah? Okey, selalu tanya pada Bidin siapakah yang menjadi ketua rumah untuk mereka, rumah mereka tu. Okey, lihat Bidin menjawab dekat situ. Siapa yang menjadi ketua rumah mereka? Biasanya kalau yang Iban pastinya tahu kan. Biasanya yang menjadi ketua rumah adalah tuai rumah. Tuai rumah. Cikgu boleh lebih senang mengajar di murid-murid sebab murid-murid tahu benda ni berada di negeri kita sendiri. Berbanding cikgu mengajar di Semenanjung dulu, agak payah sebab mereka tak nampak keadaan di rumah panjang tu macam mana. Murid, walaupun kita berbagai bangsa di Sarawak ni, kita tahu keadaan rumah tersebut sebab kita mungkin pernah pergi ataupun kita pernah datang ke rumah tu semasa gawai Dayak. Jadi kita boleh lihat kan. Terutama yang Iban sendiri pastinya mereka tahu, ada mengalami, ada pernah ada rumah nenek mereka ke, ada rumah panjang kan. Okey, di sini pula tuai rumah tadi kan. Okey, Salo, adakah ketua perlu ada di rumah panjang ini? Mengapa? Kenapa ketua perlu ada di rumah panjang? Okey, murid boleh salin apa yang cikgu jawab ni. Perlu, kerana kita mesti ada tempat. Perlu, kerana kita mesti ada tempat untuk merujuk dan mendapatkan nasihat jika berlaku masalah. Perlu, kerana kita mesti ada tempat untuk merujuk dan mendapatkan nasihat jika berlaku masalah. Itu adalah fungsi tuai rumah. Okey, yang Iban pasti lebih tahulah berbanding cikgu. Cikgu tak pernah duduk tapi cikgu tengah banyak bergaul dengan kaum Iban. Jadi cikgu tahu apa yang ada dalam tu. Jadi cikgu cuba olah ayat. Mungkin murid ada ayat yang lebih baik daripada tu. Sebab cikgu pun
tak berapa tahu fungsi tuan rumah. Ini cikgu berdasarkan pengalaman cikgu bersama rakan-rakan Iban semasa bersama bersekolah dan juga di universiti. Jadi cikgu tanya mereka semua ni, jadi cikgu cuba olah jadikan jawapan ataupun pendapat untuk murid-murid. Okey? Okey. Kita lihat pula latihan yang seterusnya. Okey, untuk latihan yang ini, murid buka muka surat 78. Okey, buku Bahasa Melayu Aktiviti Jilid 1 yang warna hijau tu tadi, buka muka surat 78. Okey, tuturkan maklumat di bawah. Cantik dan uniknya. Okey, ini adalah tentang rumah tradisional Kedah. Okey, di Kedah pun masih ada lagi rumah macam ni. Kalau kita pergi ke area Jitra ataupun Sungai Petani masih ada ni. Sebab cikgu belajar di sana, cikgu tahu keadaan di sana masih lagi banyak rumah macam ni. Jadi kalau murid suatu hari nanti murid boleh belajar macam cikgu, kena pergi ke tempat orang, murid akan nampak lah semua ni. Murid akan lihat, oh inilah yang Cikgu Sal cakap dulu masa saya sekolah rendah. Ni, okey. Okey, yang ni kita belajar secara teori dulu. Nanti murid boleh lihat semasa murid dewasa nanti. Okey, kita lihat kat sini fizikal rumah. Okey, biasanya dia dibuat daripada kayu hutan yang bermutu. Banyak ruang dalam rumah ni, hanya dia banyak ruang dibahagi-bahagikan. Okey, banyak tingkap. Kalau kita lihat tingkap dia panjang. Banyak untuk bagi angin masuk banyak kan. Okey, keistimewaan rumah ni dia kukuh, selesa, nyaman sebab rumah kampung kan. Dibuat daripada kayu, daripada atap rumbia. Jadi kadang-kadang dia tak buat atap rumbia juga dah. Sekarang ni dia dah banyak pakai zinc tu. Tapi masih lagi selesa sebab dia masih lagi mengekalkan tradisi lama. Okey? Okey, lihat di sini. Aiman, mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu? Okey, ini adalah isi tersurat. Okey, isi tersirat dia, penghuni rumah ini selesa. Okey, dia menjawab dulu kan, belum menjawab lagi. Rumah ini diperbuat daripada kayu hutan yang bermutu supaya apa? Supaya kukuh. Sebab kalau kayu hutan memang kukuh. Kalau lihat rumah tradisional lama-lama, sememangnya ianya kukuh. Okey, lihat dekat sini pula. Penghuni rumah ini selesa kerana rumah ini mempunyai banyak apa kelas? Banyak ruang. Tadi cikgu dah ceritakan ke atas tadi, apa keistimewaan rumah ni? Rumah ni banyak ruang. Okey, di sini pula ditanya balik dekat sini. Betul kata kamu. Dia menyatakan kat sini kan. Betul kata kamu. Rumah ini mempunyai banyak tingkap supaya apa kelas? Biasanya kalau rumah yang banyak tingkap, okey tulis cikgu sebut ni, nyaman kerana udara boleh masuk dengan mudahnya. Ini cikgu dah ada imbas sikit cerita tadi di mana rumah ni banyak tingkap yang panjang. Supaya nyaman kerana udara boleh masuk dengan mudahnya. Okey, bila banyak tingkap, jadi angin boleh masuk dengan mudah. Sebab itulah nyaman kerana udara boleh masuk dengan mudahnya. Itu jawapan yang ada di sini. Okey? Okey, untuk itu sahaja untuk kali ini. Kalau murid yang tertinggal tadi boleh ulang video cikgu ni banyak kali. Sebab tu cikgu bagi video. Kalau cikgu bagi dalam bentuk menulis, murid tak boleh nak ulang ataupun cikgu bercerita dalam bentuk Google Meet. Tak boleh nak ulang sangat kan, kecuali cikgu record kan. Tapi cikgu tak boleh nak buat Google Meet kan, memandangkan ada ibu yang bekerja, kesian dia orang kena setting sendiri. Mungkin ada yang tak boleh nak setting. Jadi cikgu memandangkan masalah masing-masing keadaan macam ni, jadi lebih baik cikgu buat video
penerangan macam ni, kita boleh nampak kat atas ni, cikgu boleh tunjuk, cikgu boleh tulis, cikgu boleh terangkan pada murid di bahagian bawah ni, murid boleh tengok cikgu. Jadi kita ada situasi dua hala juga di sini, walaupun terbatas sebab cikgu sekarang ni bersembang seorang, tapi bila datang pada murid-murid, murid-murid pula lihat cikgu dalam situ macam cikgu bersembang dengan murid. Okey? Okey, untuk itu saja untuk kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi untuk pengajaran yang seterusnya. Untuk itu, sekian, terima kasih. Jaga diri jangan keluar rumah. Ingat pesan cikgu. Okey, buat tugasan untuk dapatkan PBD sebab cikgu akan ambil data kemudian. Nanti cikgu akan suruh hantar buku ni untuk cikgu semak semua tugasan. Okey, sekian, terima kasih.